Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد منا سوءا فأشغله في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير Alhamdulillah bersyukurlah kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaannya, rahmatnya dan limpah kurnianya yang diberikan pada kita dengan tak dapat kita bilangkan lagi. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita dapat lalu 2 tahun baru dalam hidup kita, tahun hijrah dan tahun miladiah, dan kita harap semoga dalam menggunakan umur kita pada tahun ini adalah lebih menyekat lagi dan lebih baik lagi insya-Allah. Itulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik pada kita dapat kita tunaikan kewajipan-kewajipan kita dalam umur yang mana Allah bagi pada kita itu dengan sebaik-baik apa yang mana dapat kita tunaikan insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, marilah hari ini kita kembali pada pelajaran kita yang mana kita masih berjaga berkenaan dengan zakat wang gaji. Zakat wang gaji, zakat duit gaji, yang mana kita telah berjaga bagi beberapa nuktah pentingnya dulu. Sampai sekarang marilah kita berjaga hubungan cara nak keluar, cara mengeluarkan zakat wang gaji. Dalam muzakirah kita ni muka 27 muzakirah kita ni muka 27. Cara mengeluarkan zakat wang gaji. Ini makna kita nak ambil cara segi nak pelaksanaan, segi praktik, segi pertibat kita nak keluar lagu mana caranya. Katanya langkah cara mengeluarkan zakat wang gaji secara umum adalah sebagai berikut. Jadi bila kita kaji tengok
sedikit tengok daripada ulama-ulama kita yang tulis hubungan dengan cara keluar wang gaji ni, maka kita dapati sebagaimana akan disebut akan datang ni. Jadi cara yang mana kita akan tahu bersama ni adalah dinakalkan daripada Fiqh Zakah juzuk 1 muka 488 dan juga muka 515 sampai 518, dan juga kitab bernama Al-Mursyid fi Ahkamiz Zakah muka 112 sampai 113, dan juga Majmu' Fatawa bagi Syekh Saleh Fauzan juzuk 2 muka 452 sampai 453, dan juga kitab At-Tatbiqul Mu'asir bagi Husain Syahatah muka 29. Semua cara maraji' yang kita sebut tadi itu adalah sebutkan cara-cara yang mana kita akan cara akan datang ni dalam kitab tersebut itu. Jadi kita dapatilah langkah cara mengeluarkan zakat wang gaji secara umumnya begini. Yang pertama kali seseorang itu memerhatikan kepada jumlah bilangan wang gaji dan dia tanyakan dirinya, adakah hendak memotongkan qadar nafkah yang sederhana bagi dirinya dan keluarganya atau tidak. Memanglah ni benda biasa ni. Maknanya pertama sekalinya kita terima gaji ni bagi terima gaji lah. Kita tak terima gaji pun tak apalah untuk kita tahu. Boleh teroyak pada orang makan gaji tu pula. Jadi pertama sekalinya seorang tu tengoklah pada jumlah duit gaji dia tu. Tengok pada jumlah dia banyak mana ada, dan dia tanya diri dia dulu, adakah ia hendak memotongkan qadar nafkah yang sederhana bagi dirinya dan keluarganya atau tidak. Ia nak potong ke tak belanja bulan ni dia tu. Tanya. Sebagaimana kita cara dah dulu, antara dua pendapat, kata kenapa boleh potong dan tak kena potong tu. Baik kita tanya diri kita lah, kita nak potong belanja kita dulu sebelum keluar zakat ke ataupun tak saya potong dah. Bahkan nak kira umur semua. Itu satu. Ini klik pada diri kita masing-masing. Yang kedua, kemudian dia menghitungkan jumlah wang yang ada setelah dipotong qadar perbelanjaan daruriyat bagi dirinya dan keluarganya sekiranya dia perlu memotongnya. Adakah yang lebih itu sampai nisabnya, mengikut nisab perak atau tidak sampainya. Jadi setelah kita tanya diri kita dah nak potong atau potong perbelanjaan daruriyat kita tu, kalaulah kita nak potong, cara potong. Jadi kalaulah kita nak potong, setelah kita potong tubik, kita tengok pula hak ada baki lagi tu banyak mana. Banyak mana hak baki lagi tu. Sampai nisab ataupun tak sampai nisab. Sebagaimana saya katakan dulu, nisab kita ni adalah kita nak makan nisab perak. Dia ada sekitar 24,000 sekarang dia lebih kurang. Nisab perak. Kalau nisab emas tu 130,000 baru sampai nisab emas. Ya beza jauh situ tu. Dia tak sampailah. Kalau kita tengok tu tak nak sampai manalah hikmat zakat hari ni. Kerana orang makan gaji dia tak tidaklah semua tu dapat sampai 30,000 40,000 seorang. Itulah mana langkah kedua. Setelah kalau kita kata nak potong perbelanjaan bulan ni kita hendak makan hari-hari tu, kita potong, patuh tengok baki lagi tu banyak mana. Yang ketiga, ini mana langkah-langkah pitikan cara damnunkan kita nak keluar zakat duit gaji kita ni. Yang ketiga, sekiranya wang yang lebih daripada yang dipotong itu sampai nisabnya, maka dikeluarkan qadar yang diwajibkan zakat padanya sebanyak 2.5%. Maknanya kalau hak lebih pada potong tadi itu sampai nisab, kita keluarlah 2.5%. Tak ada payah benda ni, insya-Allah. Yang keempat, setelah wang qadar yang diwajibkan zakat 2.5% itu telah ditentukan jumlahnya, maka boleh dia mengeluarkan qadar zakat itu sebagai cara berikut. Jadi setelah wang qadar yang diwajibkan zakat 2.5% itu telah ditentukan jumlahnya, di mananya setelah kita ikhlas apa nisab dah, lepas tu 2.5% pun boleh tahu tubik dah daripada duit kita semua tu, hak gaji kita tu, maka cara kita keluarnya bolehlah cara berikut ni pula. Alif, yang pertama,
boleh dia mengeluarkan qadar yang wajib itu pada awal tahun atau pada tengah tahun atau pada akhir tahun secara sekaligus, iaitu setelah ia mengirakan jumlah wang gajinya genap setahun 1 tahun, maka dikirakan qadar yang wajibnya 2.5%. Jadi setelah kita tahu dah duit kita ada banyak ni, hak kena keluar apa dia nisabnya, kena keluar zakatnya banyak ni daripada 2.5, lepas tu nak keluarnya boleh kita pilih. Nak keluar awal tahun pun boleh, nak keluar tengah tahun pun boleh, nak keluar akhir tahun pun boleh. Iaitu setelah kita kata, kalau kita gaji kita 9,000 semula misalnya, 12 bulan apa ibu? 12 bulan tu apa ibu? Jadi kita ambil 9,000 sebulan, kita pergi pukul dengan 12 bulan, tu baiklah jumlah setahun gaji kita. Setahun ni kita nak potong kedak belanjaan kita bulan-bulan tu. Kalau tak saya potong, pakai kira barang semua dah. Ambil 2.5% daripada jumlah semua tu. Kalau nak potong, potonglah dulu. Potong tu baik tu, lepas tu hak ada lagi tu berapa? 2.5%. Bila kita kira tu baik dah lagu tu, kalaulah kita tu nak keluar sekaligus pun boleh di awal tahun atau pertengah tahun atau akhir tahun boleh lagu tu. Duit tak ada lagi. Maknanya kita tak boleh mukra dah ni. Maknanya daripada bulan mukra tahun ni orang piatri boleh 15,000 sebulan. Daripada kira satu mukra song ni 2,555 ni adalah kerajaan naik duit gaji bagi orang yang dapat piatri 15,000. Maknanya akhir bulan Mukra ni hak dia murid 59,000 dulu boleh 15,000. Okey. 15,000 12 bulan berapa? Tiga mudah-mudah. 15,000 tu 12 bulan tu berapa? Dah. Nah, lepas tu kita nak kira kedok belanja kita hari-hari, minyak mutu kita, duit sewa rumah kita, minyak kereta kita, harga api, harga air, kira kedok. Kalau nak kira, okey kira lah. Kalau saya kira apa, tak apalah. Jadinya nak 100 apa? Kalau 15,000, 12 bulan tu 140. 180. Oh, 180. Baiklah, berata 180. Maknanya 180 ni nak cabut kedok belanja kita hari-hari. Kalau saya cabut, okey, pakai 180, mari han dengan 40 tu baik nisab. Ataupun kita mau ikut dengan 2.5%. Ya supaya tu baiknya mana? Hak tu baik ni kita nak beri awal tahun ni ke atau nak beri tengah tahun atau akhir tahun, serah kita. Boleh kedua tu. Tu je. Faham tak? Itu adalah satu cara kalau kita nak lagu tu. Tak nak payah cabut. Sekiranya dia mengeluarkan zakatnya pada awal tahun atau pada tengah tahun sekaligus daripada jumlah gajinya setahun, maka tidak dikenakan zakat itu sekali lagi sebagai kali yang kedua pada akhir tahun itu, kerana tidak diwajibkan zakat pada satu harta itu 2 kali setahun. Jadi maknanya kalaulah kita kira dah 2.5% tadi itu banyak ni, 10,000 kita misal. Kalau ngerti berapa tu baik? Kalau 180 baik apa? 180 pergi han dengan 40. Sampai ikut cepat. Lah ni otak dia dikalkulate habis dah. Tak ada otak kita dah. Makan dengan teknologi habis otak. Jadi kira mudah-mudahan 180,000 bagi han dengan 40 tu baiklah hak 2.5% tadi tu. Kalau itu kalaulah kita tu keluar awal tahun. Terima zakat bulan ni, pakai keluar zakat dah. Terima gaji bulan ni. Syukur nikmat Tuhan naik gaji ku tahun ni daripada 9,000 kepada 15,000 sebulan ni, maka untuk zakat tahun ni aku nak keluar awal tahun lagi. Ada. Ada tak? Boleh, tak ada apa. Kalau kita keluar di awal tahun dah, maka akhir tahun tak kena keluar dah. Kalau kita keluar tu hak setahun dah.
Hak setahun ni pada mukra sampai Tanwa misalnya. Kalau Muharram pun sampai Zulhijjah, kita keluar dah. Hak Zulhijjah ni kita keluar pada Muharram lagi ataupun pada mukra lagi. Bawa sampai Zulhijjah ataupun Tanwa tak kena keluar dah lah. Dia tak kena zakat 2 kali dalam setahun tu. Ada. Sama ada kita keluar di awal tahun ataupun di tengah tahun. Kalau tengah tahun kita keluar semua, akhir tahun tak kena dah kali kedua. Dah, itu kalalah sekaligus. Faham tak? Okey, masya-Allah. Molek juga tahun dah. Puak-puak kita hak boleh gaji hak 9,000 duk boleh mepeh dulu tu, tahun ni bulan ni gaji naik 15,000 zakat dah dah. Sebagai syukur nikmat Tuhan. Pada orang makan gaji 15,000 bulan ni, zakat lalu. Syukur nikmat Tuhan. Ngata nak seka tu, mana 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9,000 naik. Jadi, zakat lalu. Boleh tak kena dah. Boleh kumpul Mina, Mesa, persepatan nak sampai akhir tahun sekali mula-mula ya. Alhamdulillah, banyak dah tu. Orang pejateri tu, orang selain kita ni hendak zakat tu. Insya-Allah. Baiklah. Maknanya jelaslah kepada kita kalau awal tahun ataupun tengah tahun, maka akhir tahun tak kena dah kali yang kedua. Seterusnya, boleh dikeluarkan zakat pada awal tahun sebelum sempurna haulnya sekiranya diikuti pendapat yang mensyaratkan haul pada harta mustafad yang berbentuk wang gaji, kerana harus mendahulukan zakat sebelum haul selama 1 haul atau 2 haul. Jadi maknanya boleh kita keluar zakat pada awal tahun sebelum sempurna haul. Dulu kita cara dah duit gaji ni haul tak haul pun kita cara dah dulu. Kalau kata pendapat kata tak bakal haul, wala mula-mula tu pun boleh dah zakat, tak kena haul. Jadi bagi orang mengatakan syarat haul tu pun mereka mengatakan boleh kita mendahulukan zakat 1 haul ataupun 2 haul bila keadaan itu memerlukan. Bila keadaan memerlu, boleh kita keluar zakat belum sampai haul, tak ada apa. Baik dah. Cara yang kedua, boleh dia mengeluarkan qadar yang wajib zakat itu setiap bulan pada setiap kali menerima gaji mengikut kenyataan berikut. Hal tadi kita kata kalaulah dia tu nak keluar zakat sekaligus. Yang kedua ni kalau nak keluar zakat ikut bulan ni pun tak apa juga. Ikut bulan ni. Boleh dia mengeluarkan qadar yang wajib zakat itu setiap bulan pada setiap kali menerima gaji. Setiap bulan terima gaji, zakat. Setiap bulan terima gaji, zakat. Boleh. Ni bagi gaji, ini cara. Boleh berlaku. Sekiranya wang gaji itu sampai nisabnya setiap bulan, maka dia mengeluarkan zakatnya mengikut qadar yang wajibnya. Ni, maknanya kalau nak kira besen tu, maknanya kalau lah duit gaji sampai nisab, setiap bulan sampai nisab, dia keluar setiap bulan. Maknanya kalau dia gaji dia 30, maknanya sampai nisab dah. Sebab nisab kita kira tu nisab perak 24,000. 24,000 nisab perak lebih kurang. Dia gaji 30, maknanya setiap bulan tu nisab siapa. Dia tak potong dah belanjaan dia. Okey, 2.50% buat keluar dah. Sekiranya wang gaji itu sampai nisabnya setiap bulan, maka dia mengeluarkan zakatnya mengikut qadar yang wajibnya. Keluar mengikut qadar wajib tu banyak nah. Kalau 30,000 persen tu kurang dia tu banyak nah buat keluar. Sekiranya wang gaji itu tidak sampai nisabnya setiap bulan, kalau gaji tak apa nisab setiap bulan. Lah ni gaji 15,000 misal, tak apa nisab. Nisabnya 24,000, tapi setiap bulan tak sampai nisab. 2 bulan baru sampai nisabnya. Jadi sekiranya wang gaji itu tidak sampai nisabnya setiap bulan, maka telah pun dihitungkan jumlah kesemua wang gajinya di dalam masa setahun telah pun sampai nisabnya, maka boleh dia mengeluarkan qadar yang wajib zakat itu setiap bulan tanpa dikirakan haulnya. Baik. Maknanya kalaulah kita tu kira dah duit gaji kita 15,000 tu, setahun tu 180,000 sampai nisab dah. Tapi buat timur setiap bulan ni 15,000 ya. Tak apa. Tapi oleh kerana kita kira dah kata semua duit gaji kita sampai nisab dah, maka 15,000 sebulan tu pun kita kira songcut cabut ni zakat dah. Boleh.
Boleh juga. Padahal setiap bulan tak sampai nisab, tapi kita kira setahun semua tu sampai nisab dah. Maka boleh tak sampai nisab tu pun kita boleh keluar juga. 15,000 kita terima, waktu bet 2.5%, 2.5% keluar zakat. Boleh. Masalah itu kemudahan. Tak payah. Tak payah hanya takut kita dah payah tu. Nak wi kata sewi, ada di situ. Apa payah situ. Mengeluarkan zakat wang gaji setiap bulan ini lebih diutamakan di sisi saya kerana lebih senang dan mudah dilaksananya, wallahu alam. Bagi saya ni maknanya kalau kita keluar zakat duit gaji setiap bulan lebih senang. Lebih senang sekali. Tak ada duk susah apa dak lah. Duit kita lebih lagi tu, jadi hak kita keluar zakat dah. Suci dah duit kita tu. Alhamdulillah. Jim yang ketiga, jika dia takhir mengeluarkan qadar yang wajib itu sampai pada haul untuk dikeluarkan qadar itu bersama harta-harta zakat yang lain, sekiranya dia tidak bimbang wang gaji itu dibelanjanya, dan sekiranya dia bimbang wang gaji itu dibelanjanya, maka hendaklah dia segera mengeluarkannya. Maknanya 3 cara ni sekaligus setiap bulan. Yang ketiga ni nak berakhir sekali. Zulhijjah ataupun Tanwar. Boleh dia takhir mengeluarkan qadar yang wajib itu sampai pada haul, tak ada apa. Nak ambil akhir haul dah boleh. Untuk dikeluarkan qadar itu bersama harta zakat yang lain. Dia kata dia nanti harta zakat lain tu ada lagi. Dia kena pergi pun duit gaji dia dengan sewa rumah dia, dengan kebun dia, dengan apa ni, ke akhir tahun lah, ke jumlah semua lalu. Keluar akhir tahun. Boleh. Sekiranya dia tidak bimbang wang gaji itu dia belanjanya. Kalau dia tak bimbang duit gaji tak nak habis dengan jalan tu, tak apa lah kira lah. Akhir tak apa. Kerana dia tak ada kira apa dia? Kira tak bimbang lah. Duit gaji nak habis. Ada syirat lah sampai akhir tahun tu. Okey, tak apalah boleh. Dan sekiranya dia bimbang wang gaji itu dibelanjanya, maka hendaklah dia segera mengeluarnya. Kalau kita bimbang duit gaji itu habis, kita keluar awal halu dah. Keluar awal lah seni. Ataupun setiap bulan selalu dah. Habis kita situ. Dan yang kelimanya, duduk dalam hubungan dengan langkah-langkah kita lagi. Sekiranya jumlah wang gajinya tidak sampai nisab, maka tidak diwajibkan zakat padanya. Kalau ada duit gaji tak sampai nisab, kita gaji kecil, gaji 5,000 dan sebagainya, tak sampai nisab, tak apa. Tapi 5,000 pun kalau kira setahun tu, 50,000 dah, 60,000 dah setahun tu. Jadi boleh keluar zakat juga. Jadi kalau kira dengan peranjat kita apa tu, okeylah, agak tak sampai tu. Baiklah, itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan dengan cara keluar zakat wang gaji secara umum. Secara umum. Rasanya segi nak tertebik secara umum tu pun boleh tertebik dah, boleh pertibat dah. Perhatian. Ngikut kenyataan hak kuam pencing dalam hidup kita ni, bahwasanya wang gaji bulanan itu apabila dihitungnya setahun sudah tentu akan sampai nisabnya. Itu mengikut kenyataan. Mana kalau kita hitung cukup setahun tu sampai nisab. Gaji 5,000 cukup setahun. Nyana? Boleh? Ni pula. 60,000. 60,000 tu dengan nisab perak sampai dah. Sebab nisab peraknya 24,000 ya, lebih kurang di situ. Gaji 5,000 misalnya. Jadi ini mengikut kenyataan kuam pencing semati. Mengikut kenyataan bahawa jumlah wang gaji bulanan itu apabila dihitungnya setahun sudah tentu akan sampai nisabnya. Allahumma mereka yang mendapat wang gaji yang rendah serta dipotong pula perbelanjaan darurinya, maka mungkin hartanya tidak sampai nisabnya. Mereka gaji rendah, supaya gaji 5,000 saat ini misalnya, dia potong pula belanjaan daruri dia. Potong belanja hidup hari-hari dia, nganuk lagi dan sebagainya, maka sudah tentu tak ada dekat gapo lah, tak tinggal gapo dah tu. Tuhai pun tak ada berat lah dia tu. Belanja anak beramal dan sebagainya.
Yang keenam, sekiranya ada bagi seseorang itu masa yang tertentu untuk mengeluarkan zakat hartanya yang lain seperti bulan Ramadan, maka boleh dia mengeluarkan zakat harta mustafad termasuk wang gaji bersama-sama zakat harta itu. Maknanya kalau seorang itu dia ada masa, jika ada bagi seorang itu masa tertentu untuk dia nak kirakan harta dia dengan wang gaji dia, misalnya supaya dia nak ambil bulan Ramadan sebagai keluar zakat, boleh himpun sana, tak ada apa. Boleh wang gaji dia pun himpun sana, boleh himpun dengan harta lain. Itulah langkah-langkah cara mengeluarkan zakat wang gaji secara umum. Secara umum itulah. Maknanya secara umum kita dapat jelas lah. Itu cara kitanya. Tak nak payah. Dan sekiranya anda ingin mendapat langkah dan atur cara untuk mengeluarkan zakat wang gaji secara detail, maka boleh ikuti cara berikut. Jadi kalaulah kita ingin nak cara halusi, boleh. Maka cara akan datang cara halusi. Cara leik, cara detail lah, cara leik untuk kita keluar zakat wang gaji. Cara umum tak ada apa dah, boleh keluar tak dia. Jadi kalau kita nak keluar cara detail, cara halusi, maka kita dapati para ulama kita tu cuba bagi beberapa cara. Ada beberapa cara boleh kita pilih. Pokoknya nak keluar. Cara mana pun okeylah, tak apalah. Kita tengok cara pertama. Cara pertama ni. Cara pertama, sekiranya seseorang itu ingin menghalusi dan mendetail dalam mengira dan mengeluarkan zakat wang gajinya, maka boleh ia ikuti cara berikut. Ini cara pertama. Kalau kita tu nak halusi ngoti, nak laik ngoti, boleh cara pertama. Yang pertama, ini cara pertama ni langkahnya. Yang pertama, ia mesti menyediakan jadual bagi setiap wang pendapatannya setiap bulan. Jadi kena cadai buk banci. Duit setiap bulan tu cadai buk banci, siap tanda setiap bulan. Mulai dari hari ia mulai memiliki harta itu, kita terima bila wanti ne mukara ataupun wanti samsid mukara misalnya. Mula pada kita terima sehingga melalui holnya setahun bagi setiap wang pada setiap bulan. Boleh mukra timur, boleh kumpar timur, mina, tiap boleh tanda belakang. Cukup setahun. 15,000 ataupun 30,000, tiap boleh timur. Kemudian, maka setiap wang yang telah melalui holnya setiap bulan, wajiblah ia mengeluarkan zakatnya setiap bulan pada tahun yang kedua. Payah lalu. Duit hak kita terima boleh mukra tahun ni, hak siapa ni sok ni, lepas tu boleh kumpar, betul boleh minat dengan siapa sanwa. Baik, hak ni tahun 55, masuk tahun 50 ni, tak nak payah 50 ni, hak boleh mukra tahun 55, siapa ni sok, siapa hol, buat keluar boleh tu dulu. Buat siapa boleh kumpar hak tahun lalu, hak pihak tahun 55, siapa ni hol dia boleh kumpar tahun 5 ni, keluar hak boleh kumpar. Boleh mina, siapa boleh mina, keluar hak boleh mina. Kalau dia mau nak halusi, okey, boleh dak, lawa dak tu. Maknanya dalam setahun 50 ni tu, tiap-tiap bulan dia keluar zakat hak tahun 55. Kerana dia cukup bulan tu, cukup ho bulan hak bulan tu. Bulan mina cukup ho bulan mina. Bulan misa cukup ho bulan misa. Muharram dengan muharram, siapa dengan siapa, awal gitulah. Tiap bulan tu keluar ho hak tahun lalu. Kita keluar tahun ni. Kalau nak halusi, ini cara pertama. Maka setiap wang yang telah lalui haulnya setiap bulan, wajiblah dia mengeluarkan zakatnya setiap bulan pada tahun yang kedua. Kerana setiap wang simpanannya dari setiap bulan pada tahun yang pertama itu telah melalui haul setiap bulan pada tahun yang kedua. Hak simpan tahun lalu masuk tahun yang kedua ni, siapa haul dia, Yang tiga pun supaya tu juga. Hati dia kau berat lalu nak kedak di sini. Tanya kita, lebih kedak.
Seperti yang simpan mulai bulan Muharram 1432 Hijrah, maka apabila sampai akhir bulan Zulhijjah tahun itu, genaplah haul harta itu, maka dikira nisabnya. Maka apabila masuk bulan Muharram 1433 sebagai misal dah, ia mesti mengirakan zakat bulan Muharram 1432. Dan begitulah seterusnya setiap bulan sehingga akhir bulan Zulhijjah 1433. Setiap bulan itu keluar zakat semua. Keluar zakat hak terlalu, hak cukup ho. Begitulah, itu cara pertama kalau nak halusi. Nah. Yang kedua, dikirakan nisab itu apabila genap setahun bagi setiap wang simpanan itu pada setiap bulan. Seperti inilah. Jika nisab setiap tahun, bila sampai bulan ni kita simpan tu. Sekiranya sampai nisabnya, maka wajiblah zakatnya. Dan sekiranya tidak sampai nisabnya, maka tidak wajib zakatnya. Tengok, sampai nisab keluar, tak sampai nisab tak keluar, hak boleh tu. Dan sebelum dikirakan nisab, boleh dicabutkan, dipotongkan dahulu hutangnya dan segala perbelanjaan hariannya yang asas mengikut serendah-rendah perbelanjaan, dan boleh juga kalau tidak dipotongnya. Sebab dululah, nak potong tak potong tu kita lah, hak belanjaan kita tu. Setelah dipotongkan segala perbelanjaannya yang asasi, kita potong semua belanja asasi dah, kena potong, maka ditilik pada yang baki itu. Tengok baki. Harta yang baki itu sekiranya tidak sampai nisab, maka itu diwajibkan padanya zakat. Kalau tak sampai nisab, tak wajib zakat. Dan sekiranya sampai nisab, maka wajib padanya zakat. Dan dikeluarkan zakat sebanyak 2,5% daripada harta itu setiap bulan yang berterusan semenjak bulan Muharram sehingga bulan Zulhijjah, dan begitulah seterusnya. Inilah cara-cara halusi seperti riak saat ini dah. Cara ini agaknya amat rumit dan amat sulit bagi seseorang untuk mengiranya. Hal ini rumit sekali lah. Lemah lah nak kira, tidak boleh gini ni. Maka tak boleh jadilah. Dan kemungkinan pada kebanyakan orang didapati wang simpanan mereka tidak sampai nisab bagi setiap bulannya, maka mereka orang yang bergaji tinggi sahaja. Jadi kalau nak kira nisab tu, orang gaji rendah tak sampai tidak boleh tu, mereka gaji tinggi, gaji 1,000, 80,000 dan sebagainya, memang sampai nisab mereka itu. Itulah kaum muslimin dan muslimat, cara yang pertama. Agaknya sulit benar, rumit benar nak kira yang pertama. Kita lagi pula cara yang kedua. Kalau tak saya pertama, kita lagi kedua. Cara yang kedua, sekiranya seseorang itu ingin memilih cara yang sederhana mudahnya, mudah pada hak pertama, mudah sikit pertama, maka boleh ia memilihkan cara yang kedua ini, iaitu ini cara kedua. Yang ingin sikit, dia himpunkan wang gaji bulannya setiap bulan, dan sekiranya ada bersamanya wang pendapatan atau hasil yang lain daripada wang gaji, maka ia campur bersama-sama wang gaji itu setiap bulan. Setiap bulan itu ia himpun duit gaji dia. Kalau ada harta lain pun campur bulan itu juga. Campur bulan itu juga. Sekali dengan duit gaji dia tu. Yang kedua, setelah sampai holnya, maka dihimpunkan kesemua wang yang ada di sisinya dan dikirakan kesemuanya satu hol dan satu nisab bersama-sama tanpa dibezakan di antara keduanya. Mana himpun duit gaji dia, himpungan dengan harta-harta lain tu, bila sampai hal tu kira sampai nisab tak sampai nisab. Nah, hak ini mudahlah ini kira setahun dah. Yang ketiga, setelah himpun jumlah kesemua wang itu, maka dipotongkan hutangnya jika ada, dan dipotongkan segala perbelanjaan asasi dalam hidup hariannya dan keluarganya mengikut serendah-rendah perbelanjaannya. Lepas tu bila kita himpun semua tu, kalau kita nak kira nak potong belanjaan kita, potonglah. Kalau kita potong pun tak apalah, itu terserah. Kemudian yang baki lagi dikirakan nisabnya. Lepas tu hak baki lagi 3 nisab. Kalau potong dah, hak ada lagi 3 nisab. Sekiranya tidak sampai nisabnya, maka tidak dikenakan zakat ke atasnya. Okey, tak apa nisab kena zakat dah. Dan sekiranya sampai nisabnya, maka diwajibkan zakatnya 2/5. Ini mudah pada yang pertama tadi. Dengan cara ini agaknya masih ramai lagi mereka yang bergaji rendah, bergaji sederhana, tidak dikenakan zakat ke atasnya. Jadi cara ini kalau kira tu maknanya orang gaji rendah tak kena lagi, dia tak boleh dia tu. Kalau himpun pun tak kena lagi. Tetapi cara kiraan ini terlebih mudah dan senang pada cara yang pertama dulu. Cara ini lebih senang. Nampak tidak? Cara yang ketiga, ada lagi cara ketiga.
Masya-Allah. Bagi orang makan gaji tu boleh pilihlah cara. Yang mana lebih senang mereka tu nak keluar zakat duit gaji tu. Sekiranya seseorang itu ingin memilih cara yang terlebih mudah daripada yang dahulu, maka boleh yang memilih cara yang ketiga ini. Cara ketiga boleh lagi. Mudah pada dulu lagi. Lah mana? Ialah satu, ia hitungkan dan kirakan jumlah kesemua wang bulanan yang dia akan dapat dalam masa setahun itu pada awal tahun dalam senarai perkiraannya. Ini kepada awal tahun. Maknanya seperti tadilah, maknanya 15,000 sebulan, 12 bulan boleh banyak anak, kira pada awal tahun lagi. Kemudian dicabutkan ataupun dipotongkan segala perbelanjaan pokoknya selama setahun ikut serendah-rendah perbelanjaan. Kalau kita nak potong belanja kita tu, kita rendah-rendah ataupun sederhana dalam belanja kita tu. Bukan kita belanja mewah dak lah. Tu. Hari-hari tak makan banyak anak, hari-hari dengan anak bini duit anak pergi sekolah, harga api ke apa tu, hak daruri, hak minyak mutu dan sebagainya. Itu panggil hak daruri, hak serendah-rendah. Bukan minyak mutu pun, minyak kereta biasa duduk jalan apa tu tak masuk tu. Hamil mewah tak ada. Hak daruri ya. Kalau nak cabut. Jadi dipotongkan segala perbelanjaan pokoknya selama setahun ikut serendah-rendah perbelanjaannya dalam kiraannya. Berarti wang gaji setiap bulan kita kun dengan 12 bulan. Itu baiklah jumlah semua tu. Daripada jumlah semua, jumlah wang setahun. Cabut belanjaan pokok kita. Hak ada baki lagi. Itulah. Kira ada sapan nisab atau sapan nisab. Yang ketiga, setelah dicabut dan dipotong segala perbelanjaan tadi, maka ditilik kepada yang baki tanpa dikira hul padanya. Sekiranya sampai nisabnya, maka dikeluarkan zakatnya 2/5. Tak kira hul. Kita kira jumlah kata banyak ni, sampai nisab dia, lepas tu keluar zakat dia. Yang keempat, zakatnya itu dikeluarnya setiap kali menerima gaji mengikut kadar yang telah dikirakan setahun tadi. Maknanya zakat itu kita keluar setiap kali kita terima gaji. Kita kira dah setahun banyak ni kalau heceh bulan. Maka setiap bulan kita keluar. Dan diaturkan mengikut bilangan bulan menerima gaji itu berapakah terjatuhnya zakat itu setiap bulan. Aturlah sebulan habisnya anak tu, kena keluarnya anak tu. Itu maknanya cara tiga ni senil. Boleh seseorang itu mengeluarkan kesemua zakatnya yang telah ditetapkan di dalam perhitungannya tadi secara sekaligus tanpa dikeluarnya secara bulanan. Sebagai cara dulu. Itu cara umum. Sekaligus pun boleh, secara bulanan pun boleh. Sekiranya ia telah mengeluarkan zakatnya secara sekaligus daripada kesemua jumlah yang diwajibkan zakat itu, maka tidak diwajibkan katanya sekali lagi pada akhir tahunnya. Sebagaimana ayat tadi. Kalau keluar sekaligus di awal, akhir tahun tak kena dah. Kerana tidak diwajibkan kata seorang itu 2 kali zakat pada satu harta dalam satu tahun. Pada harta itulah. Tapi kalau harta lain syukurlah. Hak ni dikira harta gaji. Kalau kita kira tahap gaji sekaligus, keluar sekaligus dari awal, dari akhir tak kena dah. Tapi kalau dia mau ada lagi, umur sewa dia mau ada, kebun dia mau ada sebagainya, hak tu harta lain pula. Zakat syukur pula tu. Itu je. Ada tak? Cara ini adalah terlebih mudah dan terlebih dekat kepada seorang untuk mengeluarkan zakatnya. Cara ini adalah lebih senil sekali. Lebih senil. Kalau cara yang ketiga ni, senil bagi seorang itu nak keluar. Kerana kira sekaligus. Kira di awal tahun lagi. Itu cara yang ketiga. Ada lagi cara yang keempat. Cara yang keempat, Masya Allah. Sekiranya seseorang itu ingin mendapat cara yang paling mudah dan senang sekali dan terlebih dekat pada hikmat yang disyaratkan zakat, hal ini paling mudah kali dan paling senang kali. Dah sampai pada hikmat syaratkan zakat, iaitu membantu dan meriayahkan fuqara dan masakin. Itu di antara hikmat. Hikmat zakat ialah kita nak bantu, nak tolong pakai miskin. Maka kalau ambil cara keempat ni, ada lebih senang untuk kita nak keluar zakatnya. Maka boleh ia mengikuti cara yang keempat ini, tetapi sebelum itu ia mesti memahami bahawa pendapat ini adalah pendapat ada padanya beberapa perkara penting yang perlu diketahui. Antaranya ni pendapat keempat ni kita kena tahu dulu. Beberapa perkara yang mana kita tu kena tasawur. Apa dia? Satu, pendapat ini tidak terikat dengan mana-mana pendapat daripada mazhab yang tertentu. Pendapat keempat ni kita tak terikat mana-mana mazhab dah.
Tak ada tingkat kata mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dak. Kita buka luah ni. Ini mana isyarat, seri isyarat ni. Pendapat keempat ni. Yang kedua, mengikut pendapat ini tidak dikirakan haul. Ikut pendapat Ibn Abbas lah ni. Maknanya pendapat ni kita tak kira haul. Duit gaji tak kira haul. Dulu kita cara dah. Tu pun ada khilaf. Maka antara khilaf itu kita ambil tak kira haul. Seni. Yang ketiga, dikirakan nisab mengikut harga timbangan perak 595 gram, iaitu harga sekarang dulu 24,000 lebih kurang lah. Ini akar ada sama kita ni harga dulu ni. 11,769 bat atau 12,000 bat mengikut harga pasaran lah. Ini harga dulu. Sekarang ni duduk 24,000. Maknanya satunya kita tak kira haul, yang keduanya nisab kita adalah nisab perak. Ada khilaf antara perak dengan emas tu. Maka kita pilih nisab perak. Kerana itu lebih sampai pada hikmat zakat yang mana boleh bagi bantuan pada fuqara masakin. Yang keempat, tidak dipotongkan perbelanjaan asasinya pada setiap bulan, bahkan dikeluarkan zakatnya mengikut penuh wang gaji yang terimanya. Jadi hak khilaf tadi, potong tak potong belanja asasi, tak potong. Tak ada, mengikut nisab perak, tak potong perbelanjaan. Ini mengikut pendapat yang keempat. Kita tak muqayyad dengan mana-mana mazhab dak. Tengok yang mana boleh sampaikan pada hikmat yang disyaratkan zakat itu, maka kita tengok pendapat keempat ini adalah lebih dekat kepadanya. Maka mengikut cara ini adalah sebagai langkah berikut. Ini cara keempat. Yang pertama, setiap kali menerima gaji dari setiap bulan, hendaklah ia berpandu pada nisab perak itu. Setiap kali terima gaji, kita kira dengan nisab perak. Sekiranya sampai nisab, dia menggaji 15,000, sampai nisab. Tak sampai lagi, 20-30,000 sampai nisab. Sekiranya sampai nisabnya 13,000, maka hendaklah ia mengeluarkan zakatnya. Sekurang dah. Soalnya 2,5 beri dah. Kerana gaji kita 13,000. Dan sekiranya belum sampai nisabnya, kata sampai nisab 15,000 ya. Maka hendaklah ia menghimpunkan kiraan wang gaji pada bulan itu dengan bulan yang akan datang, ia boleh menyampainya kepada nisab. Kata kita nak himpun. Hak bulan mukra dengan bulan kumpar, 15,000 bulan kumpar tu sampai nisab. Kira sampai dah lah. Maka dikeluarkan zakat itu pada bulan yang kedua itu. Mukra tak apa, kumpar apa, bulan kumpar keluar zakat. Kira sampai nisab dah. Sebagaimana dihimpunkan nisab tanaman dan nisab ma'dan dengan masa yang terdekat sekali. Sebagaimana kita cara dulu, nisab buah-buahan, nisab tanaman, kita boleh himpun dalam masa jangka dia tu. 2 bulan duk kutip buah, 3 bulan kutip buah, himpun semua tu lah. Ni supaya juga. 2 bulan terima gaji, cukup nisab. Keluar zakat. Bulan pertama tak kena lagi. Yang kedua, ia keluarkan zakat itu setiap kali ia menerima gajinya. Setiap kali menerima gaji, keluar zakat. Dan boleh juga ia menghimpunkan zakat itu dalam tabung simpanan setiap bulan untuk dikeluarnya pada bulan yang tertentu, seperti ia menentukan bulan untuk mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadan. Maknanya kita ikhlas tadi, setiap bulan keluar. Kalau bulan pertama tak sapa, keluar bulan kedua. Bulan 3 tak apa, keluar bulan keempat. Ataupun kata saya keluar itu pun boleh ia himpun. Bulan pertama tak sapa, taruh dulu. Boh lah peti. Buat kepuk omsin dia. Bulan ni, boh masuk. Bulan kumpar pun tu sewi lagi. Boh situ taruh masuk. Tapi waktu bedah hak soncun tu, 2,5 boh dia tu. Bulan Mina pun tak keluar lagi. Tapi kira dah, boh dia tu juga. Nak arti hipung, nak keluar bulan Ramadan misal. Okey, ada apa? Kita cara tadi. Secara umumnya, boleh kita keluar sekaligus di awal, ataupun di tengah, ataupun di akhir. Itu secara umum. Hal ini cara detail cara ni. Maka apabila sampai bulan Ramadan, ia terus mengeluarkan zakatnya, ia dihimpun itu kepada mereka yang berhak menerimanya. Tak apa. Tipu ni pada bulan Muharram, siapa? Bulan Ramadan keluar zakat. Duit duk kupur dah situ dah. Hak zakat tu. Hak ni yang seni. Mana setiap bulan tu cabutlah dah. Sapa tak sapa, kalau kira dengan 2 bulan sapa dah, maka sapa tak sapa pun kita cabut ubuh lalu dah dalam kopi kita tu,
Maka itulah lebih senang sekali, insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan dengan cara kita keluar zakat wang gaji, duit gaji. Tak ada payah, tak ada kena muskilah gapo dak. Lepas tu duk di tubuh kita adalah tanya diri kita. Istafti nafsak, tanya dirimu sendiri. Nak ke tak sih? Di situ dah. Cara seni dah. Baiklah, kita secara umumnya sebagai kesimpulan harta zakat. Sebagai kesimpulan di harta zakat kita belajar semua tu, kita nak ambil secara umum kesimpulannya dari pembicaraan harta-harta yang diwajib padanya zakat dan perkara yang dikeluar dengannya zakat, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Kalau kita gambar tengok harta zakat yang mana kita cara dulu dan barang hak kita nak keluar tu, jenis hak wajib keluar tu, kita boleh buat kesimpulan sebagai begini. Satunya, perkara hak wajib zakat menatai ternak. Keluar apa zakat dia? Menatai lembu, unta, lembu, kambing. Zakat dia hak kena keluar apa? Ialah menatai itu sendiri. Menatai ternak. Yang keluar biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian, gandum, buah tamar, syair, padi dan sebagainya. Buah zabit pada masa dulu, dan masa ni pun tanah harak tu. Jadi bagian ni bagi kena zakatnya duk pada benda ni, hak kena keluarnya benda tu juga. Iaitulah gandum, syair, padi, dan sebagainya. Kalau kita klik pada zakat terah, zakat terah tu keluar mengikut zakat terah, zakat diri. Tapi diri kita ni kita tak ada hirih zakat dak. Kita beri zakatnya, zakat terah itulah padi ataupun beras ataupun gandum. Kita pergi pula bagi kena zakat mah perak. Mah perak ni dinar dan dirham, tu mah perak. Makdan dikas bagi hasil ambil pada bumi, sipen dari bumi. Hak kita dapat tu. Bagi pemniaga zakat mustaghillah, umur sewa ke apa, mal mustafak ke apa, duit gaji apa, semua tu keluar ke apa benda tu. Umur sewa tu umur ke? Peniaga peniaga kita meniaga kereta, bayar kereta ke apa? Semua tu adalah duit mata wang. Duit semua. Mah perak tu keluar duit. Dan boleh keluar mah pun boleh, tapi keluar duit pun boleh. Makdan keluar harga benda tu. Mah perak juga makdan tu. Meniaga pun kita keluar duit. Mustaghilat, kita ada ini padi, ada gapo semua hasil-hasil tu, kita keluar duit. Mal mustafak, rumah sewa dan sebagainya, duit. Jadi dari paparan di atas ternyatalah bahawa perkara yang dikeluar dengannya zakat ialah binatang ternakan, bijian, buah-buahan dan mata wang. Itu benda hak kena keluar. Mata wang, duit ni adalah suatu matlamat penting bagi segala kerja usaha seseorang. Kira duit adalah matlamat penting. Kerja apa pun tak duit. Duit ni. Maka apabila sampai nisabnya dan sampai holnya, wajib dikeluarkan zakatnya tanpa ditilik pada sumber usahanya atau wasilah-wasilah untuknya. Jadi bila sampai nisab duit kena keluar. Dengan kita tak kena tengok dah kata kita boleh cara mana duit tu. Kerana benda kena keluarnya duit. Kalau meniaga pun duit, mau sewa pun duit, gaji pun duit. Kalau itu bila sampai duit nisab, kena keluarlah. Kita tak kira cara kita dapat tu. Sama ada dapatinya melalui perniagaan, segala bentuk mustaghillah, segala bentuk harta mustafak, hasilan jualan, buah-buahan, jualan getah dan lainnya, walaupun segala wasilah itu tidak ada nas yang jelas padanya, tetapi natijahnya ialah mata wang. Walaupun wasilah-wasilah tak ada nas jelas kata wajib zakat pada mata. Wak kata tutup ada nas kata wajib keluar zakat kerana kata tutup. Hak keluarnya wajibnya mata wang. Duit. Jadi sebab tu maknanya dia mula kata tak wajib zakat. Rumah sewa tak wajib zakat, kereta tutup tak wajib zakat, ejen padi tak wajib zakat kerana tak ada nah lagi. Okey, sungguh tak ada nah. Tapi gapo semua tu juga benda tu. Duit. Kai itu duit lah kenanya. Duit lah kenanya. Terus ada lagi banyak lah.
Dan mata wang dan mata wang itulah menjadi tempat yang diwajibkan padanya mengeluarkan zakat. Ialah dikenakan zakat mata wang atau zakat wang kertas. Hal situ kena zakatnya. Oleh itu tidak segia, tak patut bagi seseorang sudi melarikan diri dari mengeluarkan zakat mata wangnya. Tak patutlah kita nak lari. Boleh duit dan nak lari tak patutlah. Dengan dakwaan bahawa segala bentuk wasail atau sumber hasilannya itu tidak ada nas padanya daripada kitab dan sunnah. Kita tahu atau nah tak ada, Quran tak ada, hadis tak ada. Mana kata wajib zakatnya ini padi dan sebagainya. Ustaz dakwah. Tujuannya duit itulah. Maka duit boleh kita kiyah dengan mah dan perak dulu. Itu duit mah dan perak dulu. Boleh kiyah. Jadi melalui kias boleh. Sekiranya zakat padi di tempat kita dikiasnya dengan zakat gandum dan syair. Kalau padi dikias dengan gandum, nah padi tak ada. Cari nah Al-Quran dah hadis kata wajib zakat padi. Tak wajib, tak ada. Saya cari, tak kena semua. Jadi kalau kita dapati ulama kita ada kiaskan padi itu dengan gandum dan syair, maka zakat mata wang atau wang kertas juga dapat dikiasnya dengan wang dinar pada emas dan wang dirham daripada perak. Boleh. Sebab tu kata duit kertas ni kias dengan duit dirham dulu, duit dinar dulu. Kalau wang dinar dirham mah perak dulu wajib, maka zakat kertas pun wajib juga kena kias dengan sana. Dengan itu maka tidak ada habuan bagi mereka yang hendak melarikan dirinya daripada mengeluarkan zakat mata wang itu, insya-Allah. Nak lagi diri tak boleh hari ini. Yang ya kepik. Selagi lah. Maknanya apa hasil yang kita dapat kita boleh duit, maka kenalah zakat, insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, habislah kita hari ini hubungan dengan cara kita zakat pada awal hingga akhir. Habis kita di sini, insya-Allah. Dan insya-Allah kita ketemu lagi orang yang berhak terima zakat pula, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.